Makna yang kedua, yang menghisap akan sekalian hambanya pada hari kiamat dalam masa setengah hari daripada hari dunia. Baik, nama Allah yang seterusnya Al-Hasib. Al-Hasib ada dua makna. Yang pertama, iaitulah memada bagi siapa saja yang bertawakal ke atasnya, ke atas Allah. Mana padang dah, cukup dah. Atau dipanggil Al-Kafi, dia juga yang mencukup, yang memada. Al-Hasib satu nama daripada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal ni maknanya kita berusaha, kemudian kita serahkan kejayaannya kepada Allah. Kalau berusaha saja bukan tawakal. Macam orang putih berusaha kak, Jepun, Buddha, Hindu, buat dan kejayaannya serah kepada Allah. Kalau serah saja bukan tawakal. Serah saja. Maknanya kalau anda nak jadi apa-apa pun, bukan tawakal. Lepas tu seorang laki-laki dia datang ke masjid, dia dah ikat unta dia. Nabi kata, apa dah ikat unta? Dia kata, Allah padang dah, Allah jaga. Jadi silap faham bab tawakal. Nabi kata ikat dulu. Lepas ikat, hilang dah hilang unta tu, serah pada Allah. Maka comel orang tu. Jadi berlakunya kis unta je ikat. Hak zaman kita learning, habis perkara boleh kiah. Nampak? Kunci rumah, kunci kereta, kunci motosikal, sipang piti, berobat, habis. Sebab dia usaha belaka. Kalau berobat, sakit. Usaha nak suruh sembuh. Tak ada orang berobat nak suruh sakit. Tok Omar kata dah sakit dia, dok sihat. Lepas tu, dok lah nak suruh tiup sikit, suruh sakit. Nampak? Jadi fitrah manusia nak sihat pasal lawannya sakit. Maka kita pun berobat lah. Berobat cara yang diharukan syarak. Pergi klinik, sesen, tu rumah, mayajak, boleh pesen obat sapu, obat cocok, bakar belah, obat P. Itu semua usaha. Lepas tu, dalam hati kita, aku serah padamu ya Allah yang menyembuhkan penyakit. Kalau gitu, comel. Inilah mutawakkilun, dipanggil orang yang bertawakal. Jadi kalau kita tawakal, serah pada Allah, padang dah. Jangan tawakal pada dua perkara. Pada Allah saja, pada doktor saja dalam bab berobat. Tak boleh. Doktor hanyalah berusaha. Usaha tidak memberi bekas sekalipun. Oleh kerana Allah suruh usaha, kita usaha. Kunci rumah, kunci motor, kunci kereta. Lepas kita kunci motosikal, dalam hati tawakal. Serah padamu ya Allah, mu yang menjaga, bukan kunci. Dan ni kunci dunia, hukum adat dunia. Tuhan suruh kunci, Nabi suruh kunci. Kalau Tuhan kehendak, dak kunci, dak hilang. Ada motosikal, dak kunci, dak hilang. Nampak? Anak kunci hubuh dia dah, lepas tu enjin hidup. Dah hilang sekarang. Kalau nak hilang, 3 mangga. Nak dirata se, ditokak se. Lepas tu depan pula kat spik udang. Hilang. Ada? Hilang. Nampak? Tinggal rata. Nak dengan rata-rata yang ambil jual timbang kelu. Tinggal rumah, dak kunci, dak ingat. Nampak? Pergi makan puluk nu, Kuatang, rumah JKK. Ada mari. Jadi pintu dapur dak ingat tutup, gaduhnya nak pergi jalan. Pintu depan dak ingat tutup, tikak dak tutup berasa. Pergi Kuatang makan puluk, turun pagi, balik pagi esok. Dak hilang benda. Nampak ada ayam 2 ekor duduk main dapur. Bang, dak hilang benda. Buat apa? Pasal hilang dak hilang ni yang jaga bukan pintu, bukan kunci, Allah Ta'ala. Tu sempurna memang. Tapi dah lock gitu, dia tak sengaja. Kalau kita lock pakai buka itu serah pada Allah, maka Allah hamba kita Tuhan.
Tuhan bukan hamba kita, kita hamba. Kita kena usaha. Nah, sebagai tanda kehambaan kita. Allah boleh buat. Allah kata, tak ayah anak awak ni, tak ayah kuci. Aku boleh jaga. Maka tidak ada kebesaran Allah Ta'ala pula. Maka kita berlelah, berusaha sedikit, serah pada Allah. Itulah makna yang pertama bagi Al-Hasib. Al-Hasib juga yang bermakna yang menghisap akan hambanya atas segala amalan-amalan mereka itu. Maka orang yang taat dibalas atas ketaatan, dan yang maksiat dibalas atas maksiatnya. Batu Tuhan hasib. Nampak? Yang menghisap. Tapi atas wazan fa'ilun hasibun, yang sangat mengira, menghitung akan amalan kita. Itu mana inna lillah. Kita ni daripada Allah. Mana? Allah hantar ke dunia supaya bekerja. Kerja bahasa Melayu, bahasa Arab beramal. Jadi atas sini suruh beramal. Bukan beramal sama, semayang 5 waktu sahaja. Tu perintah Tuhan. Tuhan beri 24 jam kehidupan sehari semalam. Faham? Dia suruh beramal. Subuh 5 minit saja. Lohor 10 minit. Asar 10 minit. Garik 7 minit siap. Nah, mana sikit je. Bukan beramal tu makna 24 jam beramal. Sikit saja. Puasa sebulan je. Sebulan pula siang aja. Malam puak malam. Maknanya perintah Allah atas kita sangatlah ringan. Tiba-tiba dok buat juga. Maka kena azab. Itu perintah Allah ataupun tujuan Allah turunkan kita ke dunia beramal. Beramal sama jadi puas agak. Maka Tuhan main. Boleh main badminton, boleh main bola, boleh main bowling, boleh main snooker, boleh main macam-macam. Boleh main dah pula. Tak? Tak haram pula. Kita pula main siapa dah ingat ke beramal. Padahal Tuhan suruh main pasal puas. Nah, jadi beramal tak mau pegang sebeh mau puas agak. Jadi petang, apa-apa esok boleh main. Badminton. Tok Imam lawan Tok Bilal. Tu hidupan dunia kan seronok. Nak, riyadhah dipanggil. Tok Bilal rocok, Tok Imam juga babnya, boleh ambil lagi bola. Tak apalah. Tu orang panggil sokang. Nampak? Membaikkan kesihatan. Tapi bukan tujuan untuk main. Tujuan untuk beramal. Amal sama puas ulama kata. Maka Tuhan benarkan bermain. Kita main lama macam orang gila. Main lama. Tak ada tengah garik main badminton. Bodoh. Main dah lepas asar atau lepas isya sekarang. Tengah garik. Sewa kat grandma, kat Kristian. Nak wisu mangang ke dia. Nak sewa lah gelanggang orang Islam. Lain tak ada pilihan. Tengah garik lah tu main. Cina balik garik. Maka Allah ini adalah hasib yang menghitung dan kita mahsub yang kena hitung. Nampak? Jadi innalillah, kita datang daripada Allah. Allah datangkan kita ke dunia untuk menjadi hambanya yang beramal. Kemudian wa inna ilaihi raji'un. Dan kita kepadanya akan balik. Balik apa? Muhasabun. Untuk dikira-kira pula. Kira pula. Dah beri dah tepuh. Orang ni beri 40 tahun, orang ni umur 60, orang ni 80, orang ni 1000, orang ni 40, orang ni 30. Dah muak dia. Maka kita akan dihisap. Hisap ni maknanya kira. Sebab tu dia panggil ilmu hisap. Ilmu kira-kira. Orang putih panggil matematik. Nampak? Jadi yaumul hisap, hari kiamat. Sebab apa panggil hari kiamat tu hari hisap? Pasal hari itu dikira amalan. Orang putih panggil the day of mathematics. Faham? Hari pengiraan. Kan kira undi, kira amal gitu. Umur berapa? 60. Jawab penuh-penuh mulut. Dah 60 tahun pergi mana banyak? Di surau lagi tak? Dengar. Pergi berapa tahun surau? 3 tahun.
Dah lagi baki 63, main patah. Sudah kerja dah lah kita. Lepas tu timbang lah. Orang nampak? Dosa pahala timbang-timbang. Kalau berat belah pahala, apa? Alhamdulillah. Jadi kalau kita timbang sudah ni sebenarnya banyak lara kita ni. Betul tak? Banyak lara. Sebab tu kita tak boleh masuk syurga Allah dengan amal kita. Tapi boleh masuk dengan amal dia. Bangun, angkat tangan. Nak tang botol tang muka. Nah, tak ada pun. Tanya dah tok guru kita, mana hok warak-warak. Tubik air mata belaka kalau sebut nak masuk syurga. Tak layak. Tak layak seorang tok guru. Ada tubik rumah. Kalau kita petah lagi, cak ayam berok kapur. Nah, dia masuk dengan kasihan belah Allah Taala. Nah. Maka orang-orang yang beriman akan dihisap dengan hisap yang ringan. Nampak? Sebab tu iman kena betul. Dah iman tu cedera dah, macam mana nak dapat kelebihan? Iman comel. Iman biar kemah molek. Jangan masuk benda-benda syirik. Sebab tu banyak perpecahan dalam bab iman. Iman sebenar Nabi garis strik. Hak ni kemah keming ni. Lepas tu Nabi garis pula hak biga cabang berpuluh-puluh. Iaitu kepercayaan karuk yang merosakkan iman. Nah, kalau ngaji kitab-kitab dia kata ini Mu'tazilah, ni Qadariyah, hak ni apa benda ni Syiah, hak ni begini. Ini Mujassimah, ni Musyabbihah. Nah, zaman ni banyak dalam benda lagu ni. Beriman dengan makhluk. Nampak gagah dengan manusia, percaya ke piti. Tidak yakin dengan rezeki Allah. Tidak yakin dengan ayat-ayat Allah. Ramah sangatlah. Hak tak yakin tu satu hal. Hak kondeng terus pun ada. Nampak? Main Quran adi amal agak cari makan. Sedap gamak. Dah pergi Mekah. Dah cakap kita dah pergi Mekah bau. Orang kena taubat semula. Ngucap dua kalimah syahadah. Tarik balik perkataan. Nampak? Dah agak cari makan. Apa yang makan ke darah dia kecek pak besar. Berdiri makan. Berani menteri. Allah Ta'ala. Daripada mu duduk dalam sulbi ayah tu Allah menjalankan kamu. Tak? Siapa masuk ke dalam rahim mak tu pasal besar pula tu tiup roh tu dia jaga belaka. Tiba-tiba agak cari makan main Quran tadi. Dia ingat Quran surah khabar ke apa? Tu pasal dak belajar tauhid. Nana kita. Galak-galak tapi tauhid jangan rosak. Pasal dia modal besar dia. Atas modal ni lah kita amal sikit boleh pahala. Mana tauhid dia? Tu. Kalau tauhid salah, masuk. Kalau anak amal padang bila-bila bayar nak makan benda, sudah kerja. Kalau ngaji agama, padang dah tak ada kelulusan apa semua nak kerja gua ni, nak makan ni. Amal pegang itu. Dah gua ni kita kalau pegang itu. Kafir. No. Pasal ni bab akidah. Bukan bab fiqh. Bab fiqh tak apa. Ni bab akidah. Ambo tak cia belajar nu, diketik tupak kenyam nyanda budak-budak pondok tak cia. Belum sampai kalau kubur nu, dia ada satu tempat nama tupak. Kapung dia? Kau pergi? Gak tak cia tidur. Beruk, ni? Beruk. Dah. Tak cia tidur kita tengok. Ada pondok belakang. Tak cia tidur. Tak bangun pak lening tidur. Jangan tidur orang turun tengok, kita tengok atas. Masuk dalam tengoklah. Dia letak abu-abu mayat itu. Ada gambar lah. Jadi orang mari, anak beranak ni mari, nawak, mayang, tengok atas gambar tu lah. Faham? Jadi belakang tu dia ada pondok, pak madrasah dia. Pak belajar sekolah dia. Ada tok guru seorang. Tok guru nang tanda ni. Tak kepala. Tak macam ni. Wadadu. Nang ni. Nampak? Anak orang tak ada tanda. Kemudian umur 14, 13. Ada kitab saya seorang. Kita tengok Dia tak arah. Dia tunjuk belajar. Belajar kitab. Dia kata. Orang dia bawa tunjuk kita. Kain kuning. Ngapa gitu? Dang. Faham tak? Tak ada seorang hak kuru kering. Gemak belaka. Kemah keming tubuh. Padahal berhala. Tok pekong. Sembah batu. Ngaji. Hukum pelawak. Batil. Betul tak? Kafir laknat. Duduk ngaji. Tak cara dah dunia.
Kenyang nyanda. Tak ada hak lengang lu. Ni meting-meting belaka lengang budak-budak. Nak pala je botok. Nak. Dah makna kalau belajar madrasah kafir kenyang, nak tak Tuhan wi makan sampai ke mati. Nak. Dah kalau belajar agama. Waktu sekular ni dia masuk habis. Dia nak racun fikiran kita. Kok surat khabar, kok majalah, dia buat drama, dia buat cerita. Nak, maka kita pun kena racun. Pas secerita. Jalan agama, dak gerak jari makan. Nah, batu ada seorang je. Atau anak pondok ni seorang ni. Pondok? Sudah kerja lah. Habis mari ni. Pok dara mari awak duduk tiruk. Mok dara awak duduk ni. Apa benda? Ulu kueh. Mari. Mudak siang anak mau. Nampak? Pergi ngajai dinau. Nampak? Tak boleh bundai. Kerja payau. Sudah kerja dah lah. Lah tak jadi. Faham? Atau sekolah juga. Padahal 6 beradik dah sekolah. Hak keliang busu nak siapa. Tak jadi juga takut. Lapar. Tak boleh makan kedara. Syirik pada Allah. Takkan ngaji agama dia nak lapar. Ajak dengar sinar harian metro. 2 pelajar pondok mati kelaparan. Ada tak? Tak ada. Nampak belajar Mesir, belajar Jordan mana ada lapar. Mati accident. Nampak biasa lah. Cimani. Kok cair gitu lah. Masalah lapar tak ada. Sebab Allah wi makan belaka. Bukan kita saja. Rimah, beruk, tikus, bewok, karung lautan habis. Tuhan jaga belaka. Cukup kemah keming pagi petang siang malam. Kalau pagi malam makan. Nampak katok hidup malam-malam. Orang putih dia ambil gambar. Dalam gelap. Dia boleh ambil agama. Tup. Dah tulis dah. Daripada azali. Jadi syak tentang rezeki kufur. Rosak akidah. Pitu rosak boleh jalan kereta. Sagna rayak boleh jalan. Tu syariat tu. Bumbung cabut boleh jalan. Cermin bahan di batu pecah. Nampak nak balik Johor Terengganu. Tak ada cermin. Nampak ada boleh jalan tak? Boleh ada apa tapi tak boleh tembak laju lah. Tapi boleh jalan. Siapa marah sawang muka. Debu. Tak apalah. Tapi injil rosak, start dah hidup. Faham tak? Ada apa? Takkan nak tolak lagi jauh pas sini. Tu akidah. Jadi jangan main benda sikit benda sikit. Anak dak pas periksa belaka, dak macam anak orang lain, dak berjaya, lepas tu mari sudah dah lah, padang dah aku warna hidup bila-bila. Syirik. Nak makan warna anak aku dah dak pas belaka. Syirik. Ye, barang Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Tu dia jawab ni. Kalau syirik tak apa. Nampak mati stand dah. Hak lain apa? Hak lain apa belaka lima yasyak berzina tu apa? Berjudi tu apa? Nak minum arak, pom 3 lari sekali minum. Pom. Syirik, hak masalah kepercayaan pada Allah. Nak, tak apa. Kena bertaubat sendiri. Baru Tuhan apa. Maka orang-orang yang kafir dan munafik dihisap dengan hisap yang bersangatan. Jadi itulah makna Al-Hasib. Banyak sangat di dalam Al-Quran menyebut Allah Ta'ala ini bernama dengan nama Al-Hasib. Di antaranya firman Allah Ta'ala, Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sehingga Allah Ta'ala atas tiap-tiap suatu hasiba. Maknanya sangat-sangatlah mengira ataupun memadai atas segala sesuatu. Lagi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kafa billahi hasiba, dan memadalah Allah Ta'ala itu tempat kita berserah. Siapa yang berserah segala pekerjaannya, hidupnya dan matinya kepada Allah, maka dia telah berserah kepada suatu yang sangat kuat. Mana berpegang dengan pegangan yang sangat kuat. Dia tidak akan jatuh sampai bila-bila. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Nasai daripada Imran bin Husain,
Satu hari Nabi SAW berkata, datang seorang laki-laki, kami duduk bersama dengan Nabi dan datang seorang laki-laki dan berkata, Assalamualaikum. Maka Nabi menjawab akan salamnya. Lalu berkata, Asyra. Kemudian duduk laki-laki itu. Dan datang pula seorang laki-laki dan berkata, Assalamualaikum warahmatullah. Maka jawab Nabi, Ishrun. Kemudian duduk dan datang seorang laki-laki dan berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Nabi berkata, Salasun. Orang pertama, dia kata, Assalamualaikum. Nabi kata 10. Yang ini dia dapat 10 pahala. Orang kedua mari, Assalamualaikum warahmatullah. Nabi kata, Ishrun. Dapat 20 pahala. Kerana ada rahmatullah belakang. Nampak? Dan yang ketiga, Nabi kata, Salasun. Mendapat 30. Jadi, amalan kita ni dihitung mengikut akan standard biayawan asal. Hak agama beritahu pada kita. Kalau buat gini, banyak ni. Kalau buat gini, banyak ni. Hak tu kita dapat. Jadi kalau kita buat hak 10, tak dapat 20. Dah nak 20, buat hak 20. Itu maksud dia. Dan 10, 20, 30 ni lah yang akan dikira di hari kiamat nanti. Harta kira tak? Harta kira tak? Amalan kira, harta kira tak? Dah harta boleh tolong. Bukan kira boleh tolong. Kira ambil dua mana? Tanya. Harta ni ambil dua mana? Kira tak? Umar kira. Habisnya kira belaka. Orang beriman kiraan yang ringkas. Nampak? Lebih-lebih banyak amalan, lebih dekat dengan Allah, lebih rekah. Ada tak ada kira langsung? Ada kira langsung, VVIP. Nampak? Para Nabi, para Rasul. Nampak? Orang yang mati syahid. Mati syahid, tak ada kira. Batu berbu. Nampak? Nak mati syahid. Pasal apa? Pasal dia tak kira benda. Jadi kita orang beriman. Beriman kira sikit. Kira sikit, tapi jangan wisapas sakok. Takut kata dah ni, barang ni, gua ni. Ada resik tak? Sudah kerja tak ada resik. Macam kastang lah. Kalau rakyat cak ayam, dia kira. Kalau menteri, tengok lebih kurang gitu. Kalau raja Perdana Menteri, pakai tak ada kira langsung. Gitu jugalah. Dah lagu mana? Dah kita banyak dah perbuatan dalam dunia, tak mau kena kira. Jawabnya, tasawwi kira lah hak uduh-uduh. We kira hak molek saja sudah. Dah buat dah. Dah buat dah boleh gobar. Gobar dia taubat namanya. Siapa taubat, maka kena gobar. Gobar daripada mana? Daripada buku amalan. Tak ada dalam buku amalan, tidak dibaca lagi perbuatan jahatnya. Tak ada, tak baca. Dah tak ada orang tahu, tak ada. Dah siapa tahu? Allah saja yang tahu kita jahat dulu. Tapi dah kita bertaubat, tak ada. Dah baca mana? Baca perbuatan baik. Nampak? Bak tu mata kita ni macam kamera. Telinga kita ni macam recorder. Faham? Maka segala mata kita, hak kita tengok di dalam dunia, akan dicuci gambarnya di akhirat nanti. Tuan cuci balik. Ni yang mu tengok itu sang keteng. Mula naik dulu atas petah. Nama Sepulang bin Sepulang. Umat Muhammad hitung dulu. Seorang demi seorang. Allah jadi hakim. Lepas tu tanya, umur berapa? Jawab. Betul. Orang bawah tengok, ya, pok daraku. Orang ni kata, anakku. Orang ni kata, pok aku. Laki aku ni. Nampak? Maka mata hak kita tengok, dikira cuci di akhirat. Dia akan tunjuk di skrin yang sangat besar. Nampak? Semua kata, lah, tengok benda ni. Bahasa punya tu imam. Nampak? Lah, tengok gini je. Ingat ustaz molek ingat kena kaku pula. Nampak dia kata kena belaka. Hak tai uduh lah. Kita pula tuang ni gitu tunduk. Malaikat kata tunduk. Apa? Akak muka. Nampak? Akak muka. Dah gambar hak kita tengok
Tayang semula malu tak? Malu Dah depan, lepas surah, warok pula ke surah. Nunduk. Rumah, Undertaker gitu. Nampak? Dah, Ghosti, depan kali. Jadi, padang lah. Dengan taubat, tak ada. Bila tak ada, tidak ditayangkan. Hak mata kita kelih dah. Kemudian, apabila kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memada atau yang menghisap segala amalan kita, maka jangan sekali-kali kita berserah pekerjaan kita pada manusia. Manusia kita hanya boleh select saja, tolong-menolong sekadar ikhtiar makhluk. Tapi jangan bergantung harapan. Nampak? Harapan mestilah pada orang yang hayyun la yamut. Hidup tidak akan mati-mati. Kita berharap pada orang yang manusia ni yang mati. Kalau dia mati, putus harapan. Lepas tu cinta yang paling agung, cinta pada Allah dan Rasul. Maka orang ni tidak akan bunuh diri sampai bila-bila. Cerita ke manusia, tak cerita pada Allah. Putus cerita, terjun bangunan pada dulu. Pasal apa? Pasal kita telah terlatih bahawasanya kebahagiaan terletak pada kekayaan dan harta benda. Itu lah. Duduk kerja tu lah. Cari tak apa, tapi ini bukan kebahagiaan. Ini hanya untuk belanja di dalam dunia. Kalau bahagia letak pada harta, Allah tak ada pula bunuh diri kau putih. Jutawan, nampak? Bunuh diri. Dah jutawan bunuh diri, pitih jutawan, takkan bunuh diri lagi. Tak ada kebahagiaan. Perceraian berlaku. Bini samang laki, laki samang bini. Nampak? Kaya Datuk Tan Sri. Hak terbaru ni tengah duduk cara. Bini minta tuntut 200 juta. Tak selesai lagi. Maknanya laki kaya tak? Kaya lah. Pasal tu tutang perceraian 200 juta. Makna kaya lah laki dah. Tak ada kebahagiaan. Kalau Tuhan nak beri bahagia, basak teres. Tuk laki kau taksi, kau becak. Gurang dengan bini pakai pasal belakang khabar. Faham tak? Orang kaya pula dia deki tengok. Pasal apa? Dia balah mau dengan bini dia. Orang miskin tu belah rumah dia. Dia sebelah rumah dia ni 400,000. Orang ni rumah buruk je. Tapi hak nu aman, damai, kasih sayang sampai ke mati. Walaupun gohik becak je, gurang sama dengan laki. Laki balik nyusuk bawah becak. Faham tak? Bini mari tak sedap, terik kain, cabut kain. Main gurang gitu. Jadi hak nu duk tengok ke rumah banglo. Aku tak ada gini nak gurang dengan bini. Bini masuk dapur, laki tu beg luar. Tak boleh tengok macam rimah dengan singa gila. Tapi kaya. Tu lah. Pasal kebahagiaan dia dah nampak pada harta benda. Dah. Maka apabila kita tahu Allah Ta'ala yang menghisap, maka kita buang-buanglah sudah segala benda-benda karuk supaya kita sapa kat kastang bila-bila kita terlepas daripada kena igat. Buang-buang. Macam penjenayah dia tengok roadblock, dia pun tohuk pistol. Bila cek, selamatlah dia. Kita tohuk sudah pistol udah-udah ni. Nampak? Betul kata. Saya nak mau kata naklah kamu hitung diri kamu dulu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nampak? Kira dulu sebelum kamu kena kira. Bila kita kira sudah, kita pun kek. Ni tak pakai, tak boleh ni. Ni boleh takat tahu. Ni pistol, tahu. Ni peluru, tahu. Supaya kat kita lepas rock block. Boleh orang nak rock block esok sekarang tak tahu lagi. Faham tak? Macam kita ni lah. Esok sekarang ni mati. Nama yang seterusnya Al-Jalil. Lepas pada Al-Hasib, Al-Jalil. Apa makna Al-Jalil? Al-Jalil artinya yang bersifat dengan segala sifat kebesaran. Berkata Imam Ar-Razi, bermula perbezaan antara Jalil dan Kabir dan Azim. Kabir nama bagi yang sempurna pada zat. Jalil nama bagi sempurna segala sifat. Dan Azim nama bagi yang sempurna pada keduanya, pada zat dan sifat. Azim, Tuhan Allah yang azim, mana Tuhan yang sempurna pada sifat dan zat.
Allah yang jalil, yang bersifat sempurna. Allah yang kabir, yang zatnya sangat sempurna. Dalam Quran Allah berkata wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Al jalal tu jalil tu lah. Yang kekal hanyalah zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran atau kesempurnaan, wal ikram dan kemuliaan. Jadi disebut dengan al jalal. Kadang-kadang kita dengar Allah jalla jalaluh. Nampak? Allah jalla jalaluh. Kadang-kadang kita dengar Allahu Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Jalla Jalaluh. Ni semua nama-nama Allah. Jalla yang besarlah Jalaluhu, oleh kebesarannya. Atau yang sangat besarlah kesempurnaan sifatnya. Kadang-kadang disebut dengan seretak dengan kemuliaan. Macam tadi, wal zul jalali wal ikram. Maka cara kita nak beradab dengan ini nama, iaitu sifat jalil, maknanya Tuhan yang sangat sempurna, maka kita ketahuilah bahawasanya kita yang tidak sempurna. Nampak? Bila Allah yang sempurna, maka kita yang tidak sempurna. Kita tidak molek, kita hudur. Nampak? Yang molek Allah Ta'ala. Nampak? Waktu jangan nak supaya orang panggil kita molek. Tapi orang panggil molek-molek, tak salah. Tak, waktu tak salah panggil haji. Ada orang kata bid'ah panggil haji, tak betul. Dia pergi haji dah, lepas tu orang panggil haji. Bid'ah, dia kata, berdosa. Ni ngaruk ni. Dia kata, dalil Nabi orang tak panggil haji. Nampak? Dia jangan pandai pada ulama'. Ulama' tak larang panggil haji. Bahkan dia juga sebagai ikram, satu kemuliaan. Cuma yang tuang punya haji, jangan nak orang panggil kita haji. Orang panggil, alhamdulillah, tak panggil sudah. Nampak? Kerana Nabi di Mekah, orang tak panggil gak haji. Nampak? Jadi harus kita panggil, tak ada masalah. Jadi orang ngajar setengah tu dia kata bukan ramal lah, setengah ada dengar. Tak boleh panggil haji, bid'ah dolalah. Jadi berat benar ni. Tak apa, yang tak boleh kita nak orang panggil haji. Nak? Balik Mekah panggil, Assalamualaikum haji. Waalaikumsalam. Jawab lalu. Boleh? Nampak? Atau mana tak kerti bahasa. Nampak aku habis 14,000 bawah. Nampak dia tak panggil haji sekarang. Tak pergi haji gitu, buat dah letih tu kau dah tuan haji. Rubber stamp buat dah tuan haji. Nampak? Jadi hak panggil haji ni tak salah. Jangan kita nak orang panggil haji. Kita nak Allah terima haji kita. Selesai masalah. Orang panggil Pak Leh ke, panggil Pak Mak ke, kita buat haji, Tuhan terima, alhamdulillah. Nak? Pasal orang panggil tak jadi, dia tak ubah. Dia tak boleh ubah. Nak? Kita semayang, orang kata tak semayang, tetap tak payah buat dah. Dah semayang dah. Gitu juga dengan haji. Al-Karim. Apa makna Al-Karim? Yang memberi daripada ketiadaan, permintaan, atau yang melengkapi pemberiannya akan orang yang taat dan orang yang derhaka. Wallahu a'lam. Tengok soalan ni. Soalan pertama, macam mana nak melawan nafsu yang selalu mengajak saya buat maksiat? Harap ustaz boleh bagi cara. Adakah maksiat yang saya buat boleh dikatakan takdir daripada Allah? Apakah 8 perkara yang keluar dari kemaluan perempuan? Betul ke Islam disebabkan di Asia Tenggara disebabkan pedagang Islam menunjukkan akhlak mulia? Iaitu akhlak Nabi menyebabkan penduduk di suatu negeri tertarik dengan Islam. Dia kata dia selalu macam mana nak lawan nafsu yang selalu mengajak berbuat maksiat. Nafsu kita ni bersetuju dengan maksiat. Nampak? Setelah dihasut oleh syaitan. Nafsu kita, syaitan orang luar, tak ada kena-mengena dengan kita. Kerja syaitan ni tukang hasut. Dia bukan hasut keting. Dia dah hasut kepala. Dia dah hasut lutut kita. Dia hasut nafsu. Nafsu tu diri kita.
Maka pusat pemerintahan nafsu kita itu dinamakan hati. Maka syaitan datang di dalam hati. Nampak? Kerana hatilah ada singgah sana nafsu duduk memerintah satu kerajaan. Tubuh kita ni kerajaan. Nampak? Ada esko tangan, ada esko kaki, ada esko mata. Maka esko ni taat kepada menteri besar, iaitu hati. Kerana hati adalah pusat pemerintahan bagi nafsu. Maka yang tukar kuciarnya bukan nafsu, iaitulah syaitan. Nampak? Jadi bila dia duduk hasut, nafsu yang tidak ada zikrullah, nampak? Maka dia akan mudah menerima godaan. Jadi syaitan ni dua. Yang pertama, syaitan yang nampak kelih dengar suara. Yang kedua, syaitan yang tak nampak kelih, tak dengar suara, tetapi dengan bisikan. Hak nampak suara, hak dengar suara, hak nampak kelih, hak tu Tuhan telah halau di bukit dan di laut bila diturunkan Nabi Adam. Jarang-jarang seko orang jumpa. Nak orang panggil last way. Orang panggil apa benda? Polong, putu ranggah, atu kopek kau anda. Hak tu jarang-jarang ada dah. Tahun ni jumpa berapa kali atu? Tu setan yang jahat tu. Hak tu tak bahaya tu. Hak tu bagian tunggu birai kubur tu bila nak pergi mayat tu bila demang 4 hari. Mana tu bila demang. Nampak? Kerja dia gitu Ayah haji balik mayat Isa, dia tunggu biar-biar pagar oleh kapur-kapur jauh-jauh sikit. Gitu. Demang ayah haji gitu mau tangan. Hak tu pula tak takut mana tu? Setan kau. Hak tu bagian gugar. Faham? Demang 3 hari molek. Bawa mandi air berapa asam 5 tip. Nak bawa belah, perah, mandi molek. Nak. Hak bisa sekali hak nu bisik di dalam hati. Nampak? Hak tu paling ganas. Nak, hak ni hak ramai kita kena ngosek. Hak tunjuk rupa jarang-jarang ada dah. Lalu ni pula mak repek exhaust bising. Dah bawa dah apa nak ada dah tu. Pada keju exhaust demang tu. Dah. Nampak? Jadi hak bisik sekali setan, hak tukar tiup ni. Maka kalau hati kita kosong, maka dia masuk. Nafsu tak boleh kita nak lawang dah, melainkan dengan kita ajar dia. Nak buang, tak jadi apa. A'udzubillah, tak lari warna diri kita nafsu. Innan nafsa la ammaratu bisu. Sesungguhnya nafsu menyuruh kepada hak dak molek sakmo. Pasal dia jenis berhimai dia. Nampak? Batu jangan marah setan. Hijau dia dah. Faham tak? Hijau dia dah. Mana kita tak guna, kita marah. Kerja kita jangan ikut. Marah, iwak kau. Ulama kata kalau anak kita pukul tak jadi apa juga, haram pukul. Nampak? Pukul hanya boleh apabila mereka berhenti buat salah. Dah tahu dah dia kalau pukul tak dia apa kau, maka pukul itu haram di sisi syarak. Dan setan ni kalau kita marah dia berhenti tak, kacau manusia. Tak berhenti, maka perbuatan kita sia-sia. Nah, masing-masing pegang spanduk belaka ni, 600 orang malam ni. Nak pergi bergarok malam esok. Kami tak mau setan datang lagi ke Terengganu. Anak, mari tak? Mari juga. Dah tu boleh mau kerja aku. Maka syaitan kita kata a'udzubillah dia lari. Jadi kita duk ikut sangat ke nafsu, kita mesti tahu sebab benda. Kalau kita buat kesalahan ni main duk berjudi, pasal kawan dengan set berjudi. Kalau kesalahan kita ni duk minum arak, kawan set minum arak. Kesalahan kita duk main pergi kuda, kerana geng-geng pergi kuda. Kesalahan kita kena sebab dengan main rapuang, pasal kita ada rapuang. Jadi kita kena buang dia. Nampak? Barulah kita boleh berundur daripada perkara-perkara seperti ini. Apa perkara yang keluar daripada kemaluan orang perempuan? Air kecing. Satu. Yang kedua, air mani. Yang kedua, air mazi. Ketiga, air wadi. Yang keempat, haid. Yang kelima, nifah. Keenam, istihadah. Yang ketujuh, putihan. Kelapan, darah pasak, darah tolak. Nampak? Masing-masing tu ada hukum yang tersendiri dan ada kaitannya dengan jima', dengan nikah kahwin, dengan perceraian, dengan tawaf, dengan sembahyang, dengan Quran. Itu kena belajar. Nah,
Betul tak Islam disebarkan oleh pedagang-pedagang yang datang yang menunjukkan akhlak yang mulia? Salah satu sebabnya itulah. Nampak? Jadi mubalik Islam dulu datang daripada Yaman ke India, daripada India ke Malaysia. Itu cerita sejarah. Bukan orang India mari sini, orang Yaman. Nampak? Waktu orang Yaman ramai di Malaysia ni. Arab Yaman. Arab Yaman ni tak putih macam kita. Dia kenal kat hidung. Nampak? Jadi datangnya dulu bawa dengan akhlak. Maka akhlak inilah yang menyebabkan orang tertarik. Waktu Rasulullah Quran berjalan. Dia penafsir Quran dengan segala tindak tanduknya tafsir Quran tu. Jadi siapa yang ikut akhlak Rasulullah, orang tertarik pada dia. Sampai sekarang pun nampak orang tengok keindahan Islam melalui orang-orang yang mengamalkan Islam di Eropah. Jadi Eropah sekarang sedang bingung Kristian di sana. Kerana terlampau ramai, terlampau laju sangat, convert kepada Islam. Kita baru nak masuk Kristian. Dia Kristian 1000 tahun dah masuk Islam. Nampak? Soalan seterusnya. Bagaimana nak kawal sifat marah? Marah ni dua. Yang pertama marah tak molek. Yang kedua marah yang diperlukan. Marah yang diperlukan iaitu seperti dalam peperangan. Kalau dalam perang tak rasa marah pada musuh, tak rasa nak tikang nak apa? Nak tembak. Marah yang diperlukan macam nak membela kaum keluarga daripada orang-orang yang jahat. Ambil orang tengah jalan, orang pucat mari ambil. Rapah bini dia, bola beng buat lagi. Dia kata, mana nak kejar? Tak boleh, sabar, jangan marah. Tak. Itu bukan ketika. Kita kena simpan marah ketika itu. Maknanya kita kena kejar, kena gocoh dan sebagainya. Marah hak tak pakai ni, marah kerana nafsu. Nampak? Marah kerana kita kata mendera, tak agak cetak. Tak marah dia. Tak payah marah. Islam tak agak, baru kita marah. Nabi tak molek, baru kita marah. Quran tak molek, situ tempat marah. Ni tak marah huguk. Ni orang buat macam-macam. Hina Quran, hina masjid, hina hudud, tak marah juga. Bukan tempat tu. Marah ni orang hina kita. Nampak? Maka Nabi ajar kalau kita marah yang tidak mustahak marah, kalau kita tengah berdiri duduk, dia akan slow. Dah habis pun dia slow. Orang tengah berdiri marah, cerita duduk. Haklah 100 tinggal 70. 70 tak jadi apa kau, ada lagi. Maka tidur. Faham? Dia akan kurang marah. Kita tengah nak marah ke bini kita, kita pergi tidur. Dia kata, gua mana bengong untuk lelaki aku. Mu tak salah apa mong. Aku nak suruh dia marah. Faham? Jadi dia kurang marah. Tak percaya tak? Nabi ajar. Nampak? Yang kedua, ambil wuduk. Sebab dia kata marah daripada syaitan. Syaitan daripada api. Marah hak tak mustahak lah. Marah kerana nafsu. Nampak? Syaitan daripada api. Maka api padang dengan air. Maka bila ambil wuduk, maka reda marah. Tak percaya tak? Tengah nak marah, ambil wuduk. Kita kena panggil dah, kita balik awal malam, suruh kawan pasca. Esok pengaruh panggil dah. Mana balik awal malam ni? Kita tengah ambil wuduk. Ambil wuduk. Dia ambil wuduk. Tak apalah, balik awal pun tak apalah. Saya tak marah dah. Nampak? Jangan main wuduk. Kadang-kadang bila baca takbir ihram dengan Allahu Akbar, ada masalah tak kalau baca gitu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik. Kalau kita baca Allahu bermula Allah Akbar, khabar dia ialah yang maha besar. Kalau Allahu Akbar, maka boleh lari maknanya. Nampak? Boleh lari makna. Lagi pula bid'ah baca gitu. Jadi mesti baca dengan dirapakkan akan dia. Nampak? Allahu Akbar. Sebab kalau Allah maknanya dia menjadi maf'ul bagi fa'il yang telah dihazaf. Nampak? Mana uridu Allah Akbar. Aku kendaki akan Allah yang maha besar. Takut lari makna rosak. Jadi sebaik-baik sallu kama raaitumuni usalli, semayang macam mana yang aku semayang. Nabi takbir Allahu Akbar. Dalam kitab Jamu' Jawami' pada akhirnya ada bab pasal fal. Adakah ini dikira tentang nasib atau macam mana?
Kitab Jamu Jawamik, kitab Jawi. Belakang tu ada cerita tentang panduan PAL. PAL ni bukan nasib. PAL ni maknanya kita buat satu-satu perkara, kita berjalan pada masa-masa yang lebih baik. Tapi di kepala jangan kita iktikad. Nampak? Umpamanya kalau kita keluar sebelum Zuhur, molek keluar lepas Zuhur. Sebabnya begini. Mengambil sempurna dengan suatu-satu perkara. Ini bukan satu kemestian dan akidah. Batu jaga masalah PAL ni. Ambil sempurna sahaja. Tapi dia bukan masalah syirik. Yang banyaknya kata kitab Melayu lama ni dia tak faham. Jadi syirik. Quran tu tak faham. Jadi syirik. Jadi nak gunakan PAL berhati-hati. Soalan seterusnya. Ceritakan sikit tentang Hamzah. Hamzah mana pula ni? Yang mati dibunuh oleh Wahsy. Sehingga Nabi SAW merasa sangat sedih. Baik. Dia suruh cerita kisah Hamzah. Sayyidina Hamzah. Jadi Sayyidina Hamzah ni pak saudara Nabi. Nampak? Di antara yang masuk Islam awal. Pak saudara Nabi. Molek. Dalam peperangan Uhud, Wahsy masa tu kafir. Wahsy bin Harbin. Nama dia Wahsy bin Harbin. Dia ni orang Habsyi, kulit hitam. Nampak? Hamba Zubair bin Mut'im kalau tak silap. Dia hamba bagi Zubair bin Mut'im. Dia ni orang sifat dia gemuk kepala watak, tak ada rambut, hitam. Habsyi, gemuk kepala watak, tak ada rambut. Jadi Zubair bin Mut'im kata, kalau mu nak merdeka, mu bunuh Hamzah. Nampak? Sayyidina Hamzah, pak saudara Nabi. Jadi dia pun dengar gitu, dia bersembunyi masa orang perang dengan satu lembing. Hamzah perang, menggunakan pedang. Dia panglima perang lah. Sayyidina Hamzah ni panglima perang. Jadi Wahsy ni bukan orang ahli perang, ahli kecek je. Dia nusuk oleh batu dengan lembing. Bila sampai dekat Sayyidina Hamzah tengah perang, ialah cor lembing. Maknanya bahan curi. Maka kena atas dada, mati syahid. Cerita je setakat tu je sebut dalam hadis Bukhari Muslim. Lepas tu cerita-cerita hak Indo makan hati apa semua tu tidak dapat dibenarkan. Kerana tak sebut dalam kitab sahih. Nampak? Tak sebut dalam kitab sahih. Hak mari Indo potong hidung, belah dada, mamuh hati tu tak berlaku. Nampak? Dalam hadis-hadis sahih tak ada. Hadis hasan pun tak ada juga. Tu cerita-cerita orang saja. Jadi bila lama dah Wahsy ni masuk Islam. Satu hari Nabi diberitahu Wahsy yang bunuh pak saudaramu ada dalam majlis. Nabi pun panggil. Nama dia, nama Wahsy. Mu ke yang bunuh pak saudara aku? Dia kata ya. Tapi dia masuk Islam dah. Masa dia bunuh tu dia kafir. Bila dia kata ya, Nabi pun menangis. Pasal Nabi sayang sangat ke Sayyidina Hamzah pak saudara dia. Orang yang berani dalam Islam. Nampak? Sayyidina Hamzah ni orang berani dan orang kuat beriman. Nampak? Dan jaga Islam. Tapi hamba hak kulit hitam ni tukang bunuh pak saudara. Tapi dah Islam dah. Nabi sedih. Nabi kata boleh tak mu jangan duduk depan aku biar aku tak nampak mu. Dia tidak apa. Dan dia Wahsy dengar gitu, dia nusuk sama dalam majlis-majlis Nabi. Dia pergi tapi nusuk sebab dia kasih ke Rasulullah. Tapi dia ada kenang dosa dia dulu lagi bunuh pak saudara Rasulullah. Nabi marah pun dia terima. Sebab tu memang salah dia. Maka dia apa benda ni setiap kali majlis Nabi dia akan hitar Nabi dan dipastikan Nabi tak tengok dia. Pasal Nabi pesan boleh tak mu jangan win aku nampak. Pasal aku ingat tengok mu, aku nangis sedih keingat ke pak saudara aku membunuh. Macam kita lah, kita maaf dah pembunuh ayah kita, tapi dah duduk main depan kita mak, jadi leceh. Nabi kau manusia kau. Jadi dia kata tiap-tiap kali majlis Nabi aku hitar. Nabi tengok aku tunduk. Maknanya taat dia. Jadi akhir sekali dia fikir-fikir tak jadi main ni. Takutkan nampak di Nabi kan sedih Nabi. Dan kan Nabi Rasulullah, aku sayang dia.
dia pun keluar daripada Mekah. Dan disebut dalam satu hadis dia yang membunuh Musailamatul Kadzab. Nampak? Dulu dia bunuh Hamzah, pahlawan Islam. Ni dia membunuh ketua kafir yang mengaku jadi nabi. Nampak? Sebagai kafarah ni nak cari pahala kot tu pula. Dia bunuh Musailamah Kadzab. Kerana orang kata yang bunuh Musailamah seorang Habsyi yang gemuk, yang kepala botak. Orang kata tak ada lain, hitam, kepala botak, gemuk, Wahsy. Kemudian dia keluar daripada kota Mekah dan dia mengembangkan Islam di luar Mekah sampai mati, tak mati Mekah. Itu Wahsy. Soalan seterusnya. Kawan saya masuk tandingan macing. Jadi kira judi dia kalau saya makan ikan hasil tangkapan pertandingan tersebut. Jawabnya ikan tu tak judi. Nampak tak? Ikan tu halal. Yang haram perbuatan maknanya kutik segala piti-piti. Lepas tu piti tu bayar hadiah untuk direbut. Yang nasib baik dapat, yang tak nasib baik rugi. Kerana telah bayar RM100 wang yuran. Hak tu judi. Saya nak pergi Kuantan selama 4 hari. Jadi saya dikira bermukim dalam perjalanan itu. Bolehkah saya jamak? Boleh, dalam perjalanan tak ada masalah. Siapa di Kuantan, barulah awak bernama mukim. Situ tak boleh jamak. Adakah teks yang dibaca oleh Tuan Bila sebelum ingin memulakan khutbah Jumaat yang berbunyi seperti berikut? Dengarlah khutbah dengan teliti yang akan disampaikan oleh Tuan Khatib dan jangan berkata-kata ketika khutbah disampaikan kerana ia boleh mengurangkan pahala Jumaat. Betul? Yang tak betulnya ia sia-sialah pahala Jumaatmu. Situ tak betul. Nampak? Jadi bila siapa yang berkata-kata maka dia akan kurang fadilat. Benda fadilat Jumaat. Nabi sebut dalam hadis sahih, barang siapa yang pada hari Jumaat dia mandi. Ulama kata mandi Jumaat. Niat mandi Jumaat. Kemudian memakai minyak wangi. Syarat kedua. Syarat ketiga memakai pakaian yang terbaik. Hak dia ada. Syarat yang keempat pergi awal. Syarat yang kelima solat tahiyat. Syarat yang keenam tidak langkah kepala orang. Syarat yang ketujuh dengar khutbah. Tidak berkata-kata. Nampak? Sampailah kepada semayang maka dapat keampunan seminggu. Tu fadilat dia. Dapat keampunan seminggu. Jadi kalau kurang syarat ni, kau kurang mungkin tak pas seminggu. Dia pergi dah tapi cuma tak pakai minyak wangi dan tak pergi awal, pergi lewat. Mungkin dapat keampunan 2 hari. Pasal Nabi buat syarat situ. Barang siapa yang mandi Jumaat, kemudian pakai baju yang terbaik, kemudian pakai minyak wangi, kan ada syarat situ. Jawab belakang tu, dia ampun dosanya seminggu. Faham? Jadi kalau dia ni sanggup satu syarat. Mana? Masa tu, masa orang cakap, dia pergi, masa orang khutbah dia pergi cakap. Maka mungkin kurang fadilat Jumaat dia. Jadi kalau kata seminggu dah dia cakap, mungkin boleh 3 hari dia ampun dosa. Tu maksud dia. Tapi jangan kata sia-sialah Jumaatmu. Nampak? Kerana tak sia-sia Jumaat sah. Dengan sebab kata tapi dia telah berbuat perkataan yang sia-sia. Mana biasanya kalau kita kata ke orang nasihat boleh pahala, tapi nasihat orang dengan bercakap masa khutbah sia-sia. Faqad laghauta, engkau telah lara. Dalam hadis tak kata faqad laghat jum'atuka, telah sia-sia pahala Jumaatmu. Tak ada. Jadi kurang kelebihan. Soalan seterusnya. Saya ada satu muskil, baru-baru ini saya pergi Tamang. Dekat Kapur Cina. Saya nak pergi beli jambu berepah. Siapa kedai tu tuang dia tak ada. Lepas tu marilah dia. Rupanya orang Cina juga. Saya pun bukan nak lari. Beli je lah. Tak apa tak makan jambu tu. Dia orang kafir ni, kalau buah-buahan nampak? Tak apa. Orang kafir jual deriang, kita pun beli. Nampak? Pasal dia tak ada campur benda lain. Takkan orang kafir tu dibuka dulu deriang, lepas tu dia pun buah arak, tutup mula. Tak jadi kita boleh makan buah gitu. Atau jambu, tak apa. Tapi repah tu lah. Orang kafir, kalau dia bubuh, ada tanda-tanda dia bubuh benda yang haram, tak boleh makan. Tapi adatnya kalau dalam repah tu ada benda haram dalam garang ni. Tak ada, maka harus. Nampak?
nak buat guna gitu. Tapi sebaik-baiknya belilah kat orang yang beriman. Tapi hak jenis goreng Nabi pesan. Nah, pasal kuali dia biasanya najis. Hak goreng kita ya kutia goreng. Nampak? Tapi time goreng hak pokok dia mari. Nah, segi kicap dia buah harok buah apa? Tu haram makan atau hak dia sembelih. Masa jadi imam mana molek baca ta'awuz sebelum Fatihah, baca qahar ke baca kuat? Baca qahar. Ta'awuz tu a'udzubillah lah. Dia jadi imam. Bacaannya baca kuat. A'udzubillah baca perlahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, bismillah tu kuat. Soalan seterusnya. Yang mana kena buat dulu gati puasa atau bayar fidyah sebab lakah tahun tak gati. Cara bayar ganda kau. Contoh 10 hari tak gati. Tak apa tak puasa dulu habis baru bayar 10 cupok. Atau bayar dulu 10 cupok baru start gati. Selagi saya tak pandai nak cari orang miskin. Tak apa tak nak pergi ketuk imam suruh dia cari. Tak apa tak nak bagi duit bukan beras. Baik. Bila kita lakah tahun baru wajib bayar fidyah. Tapi tak lakah tahun. Macam tahun lepas kita tinggal sehari. Ni tak masuk kira Ramadan. Maka kita qada saja. Tak ada fidyah. Tapi kalau masuk Ramadan tahun ni tak gati lagi sehari ni, lepas pada raya tahun depan kayak gini, baru kita nak gati, jawabnya qada sehari dan secupok beras. Nah, secupok beras tu kita nak bayar dengan duit. Kira. Cupok tak pandai nak kira dengan kilo. 750 gram. Nah, baru muktamad kata bayar dengan beras juga. Nampak? Tapi ada juga kaum dhaif mengatakan boleh bayar dengan nilai. Nampak? Nah, jadi nilai lah. Kalau kata sekilo RM4, 750 gram, RM3 atas satu hari. Nampak? Tak reti nak beri cari orang miskin. Nampak? Tak reti sungguh, bukan malas. Ada orang miskin malas cara. Nampak? Jadi kalau jangan kita malas gitu, kita buat rajin sikit. Tak Tok Imam hak sibuk dah. Nah, kita suruh cari orang miskin pula. Nah, tapi tak apa, boleh. Tok Imam, Tok Bilal, orang masjid, orang surau boleh. Tok Imam ni ada beras 2 kapik tu beri ke orang miskin. Nampak? Tak apa. Boleh tak ada masalah. Tok Imam kena. Tok Imam kata tak boleh kita pun banyak dah. Hak tahun lepas baru berkarut-karut pergi dadang ni. Kita suruh orang lain. Suruh dia kekek tak apa. Saya pergi minum air. Time nak bayar saya tanya berapa. Dia kata RM9 seposen. Saya pun bagi RM10. Dia balik RM4. Patutnya balik RM39. Saya buat senyap untung seposen. Gana seposen tu? Kena pergi atas semula. Dekat je dengan rumah saya. Nak pergi atas gang pula. Baik, dia makan RM9 seposen. Dia pun bayar RM10, patut balik RM39. Dia tiba-tiba dia balik RM4. Patutnya balik RM3.9, tapi balik RM4. Adaknya tuan kedai dia halalkan seposen tu. Itu yang biasanya berlaku. Sebab dalam keadaan gini, mungkin dia salah. Mungkin juga salah. Dan mungkin tak salah. Dia balik pada uruf. Urufnya kalau maknanya patutnya balik RM3.9, tuan dia RM4. Jadi dia tak balik posen. Biasanya tuan kedai halal posen tu. Adat dia panggil. Hukum adat. Maka hukum tu kita pakai. Tak payah balik dah. Dan ikan banyak. Patutnya balik RM3.9. Nampak? Dia balik RM9.9. Tu barulah kita kena tanya balik. Tuan kedai kena gitulah. Kalau orang makan RM9 seposen, RM9 sudah. Ni RM9 seposen balik juga RM90. Nak kira nak ambil untung juga. Jadi tak ada dah bagian sedekah. Jadi macam mana kita nak luah rezeki kita? Orang niaga ni untung sekali. Banyak wih lebih ke orang. Tak ada lagi peniaga bankrupt kerana wih orang lebih. Atau wih makan orang surau. Tak ada. Dengar lagi bankrupt. Kohor senang, kohor kaya. Tengok orang-orang mari. Potong-potong. Kalau kira-kira RM27. 25 dah. Kira-kira RM28. 27 sudah. RM32. 30 sudah. Timbang-timbang biskut. Lebih 3 keping. Ya, budak-budak. Nampak? Sedekah. Tidak akan bankrupt sampai kiamat. Yang bankrupt, bergaluh. Nampak tak? Bergaluh. Lebih sekeping biskut cotek. Sutil ambil kau.
Cucu dia beli. Tok Ki jual. Gak itu ambil tank biskut tu sombak tak pada Tok Ki. Baik, 4 minit lagi. Apa hukum tengok cerita hantu? Sebab ada orang kata haram. Haram kalau dia menyusah, dia menyebabkan hati kita menjadi takut. Ni betul, ada ulama kata. Kita tengok benda tu, jadi hati kita jadi takut. Bila takut, kata kita menyusahkan diri sendiri, maka hukumnya haram. Kalau atas jalan hiburan saja, makruh. Jika tidak ada benda-benda macam membuka aurat dan sebagainya. Soalan seterusnya. Bila ni tak? Andai kata saya buka kedai makan macam warung. Kebanyakan pelanggan setia saya suka main nombor ekor dan mengaku menggunakan duit tersebut untuk makan minum di kedai saya. Apa hukumnya saya menerima duit tersebut? Jawabnya, hukum kita kalau kita tahu orang itu menggunakan wang yang haram, maka tak boleh bermuamalah dengan dia. Faham? Tapi kalau orang itu ada wang yang haram, tapi wang yang dia belanja dengan kita tu tak tahu haram atau halal, hukumnya harus. Yang dia direct. Dia curi pitih orang, lepas tu bayar hutang kita. Tak boleh terima. Aku baru curi pitih orang ambil bayar hutangmu. Tak boleh terima. Tapi dia tu memang curi, tapi takkan ada pitih curi belaka, ada juga duit hak tak curi. Jadi kalau kita bayar hutang, boleh terima. Jadi kalau orang yang buat benda maksiat macam ini, mungkin rezekinya haram, mungkin rezekinya tidak haram, mari makan kedai kita, tidak berdosa, kita terima duit dia. Tapi bila kita tahu duit tu lah saat ni, baru benang nombor ekor, tak boleh terima. Dia duduk tu, baik, aku belanja lah ke, baru boleh nombor ekor, RM1,000 ni. Kita pun kabur lalu, duit nombor ekor tidak diterima di kedai ini. Faham? Kata selalu. Soalan seterusnya. Saya bercadang nak buat ngekah dengan sembelih seekor lembu bagi 4 orang anak saya. Boleh tak saya ajak bukan Islam makan gula kenduri kekah sebab saya berjirang? Niat ngekah bagaimana Ustaz? Ulama mengkiaskan daging akikah dengan daging korban, iaitu tidak diberikan kepada orang-orang kafir. Jadi kalau jiran kita orang kafir, kita boleh beri daging yang lain, tak ada masalah. Oleh kerana ini daging ni ibadah, maka kita beli setengah kilo bagi masak untuk dia. Faham? Mudah tak? Mudah sahaja. Payah nak tebing nak beri itu juga apa dah orang larang. Beri daging lain yang bukan ibadah. Niat ngekah bagaimana? Inilah akikah anakku si pulang si pulang kerana Allah Ta'ala. Masa mana start bila kita milik kambing dengan jalan beli ataupun jalan lain. Katakan kita beli, ambil kambing tu. Sama ada kita pegang kambing atau pegang tali saja, atau kambing tu dah hantar bank kita, maka sah kita niat. Inilah binatang akikah. Anakku si pulang si pulang. Yang terafdal sekali masa nak gorok tekok. Masa nak sembelih. Situ afdal sekali tepat niat. Soalan seterusnya. Batal ke puasa kalau memasukkan sesuatu dalam rongga seperti korek hidung dan telinga? Batal ke wuduk kalau melahirkan anak? Kena tambah ke rakaat lepas beri salam sebab orang sebelah kabar mung tak cukup serakaat lagi. Bagaimana cara nak beri nasihat pada orang yang tak boleh dengar lembut, tengahang ataupun kasar? Jadi tak boleh nasihat langsung. Baik. Batal tak wuduk kalau melahirkan anak? Nampak? Yang pertamanya bukanlah kitab fiqh. Nampak? Ma yungkidul wuduk, dia kata. Perkara yang membatalkan wuduk. Yang pertama, khuruju syai'in min sabilaini illal mani. Keluar suatu daripada kedua kemaluan depan atau belakang. Nampak? Melainkan mani. Jadi keluar suatu. Bila keluar anak, kata ulama, dia mani.
maka tak batal lah wuduk. Tapi serta anak tu ada air tak? Ada lah. Tu membatalkan. Nah. Daripada dalam rahim keluar. Dengan darah dia, dengan lendir dia, dengan temuni dia tubik habis. Tu membatalkan wuduk. Nampak? Adapun keluar anak, dipanggil keluar mani. Tak batal wuduk. Berlaku hadas besar, dipanggil wiladah. Tapi serta anak itu ada darah, keluar darah, batal wuduk. Macam keluar istihadah. Keluar uri, batal wuduk. Keluar sesuatu. Macam keluar cacing tak? Keluar cacing. Batal wuduk. Cacing biasa keluar ke belakang. Tak ada tubik cacing. Keluar cacing. Ulama kata keluar cacing, nyung tubik kepala batal. Walaupun dia rostang balik. Nampak? Dia masuk balik, batal juga. Pasal dia kurus, keluar dah. Macam kecing kita pun jatuh kecing. Tiba-tiba kecing dah ada atas tu naik balik. Siu, masuk balik. Batal juga. Batal bukan sebab masuk, pasal tubik saat ni. Nampak? Sebab tu. Kalau cacing, kiyah benda lain. Dah cacing batal. Benda nadir jarang. Lama kata cacing dia tubik. Sakit perut. Ingat ke nak begok dok tubik cacing. Cacing tubik separuh je. Separuh lagi duduk gantung dalam tu. Faham? Tubik separuh tu. Batal dah. Cacing pun legok tengok. Tiada halangan. Hanya peluang. Masuk balik. Batal juga. Orang buah sir ada pendapat yang mutamak kata batal. Awak masuk balik. Keluar dah. Dia buah sir tu benda tu saja. Dan bukan daripada dalam. Kena tambah rakaat selepas beri salam. Sebab ada orang sebelah Kaabah mu tak cukup rakaat. Dia semayang. Lepas tu salam. Lepas salam orang sebelah dia kata, mu kena tambah selagi yang tak cukup rakaat. Jadi kita guna. Kita pun berasa tu dia. Wajib tambah. Tak, kita rasa kita cukup dah. Tak wajib tambah. Melainkan mutawatir. Yang Kaabah 5 orang. Nampak? Mutawatir ni, khabar mutawatir, dia banyak khilaf ulama. Imam Maliki kata 20. Ramai lagi. Hak paling sikit kali mutawatir Imam Syafi'i. Iaitu sekurang-kurang 5 orang Kaabah. 5 orang Kaabah memang tak cukup rakaat. Dan kita pun rasa betul kita. Tapi bila 5, betul dia. Wajib kena tambah. Tapi kalau seorang Kaabah, walaupun budak-budak kek, wakcik tak cukup rakaat. Kita pun rasa tak sedap dah tadi. Bila dia kata, betul selalu tak dia. Pasal kita tak sedap dah. Tapi kalau kita kemah, 4 orang tak jadi apa lagi, tak wajib lagi. 5, wajib kena tambah rakaat. Tapi 5 ni, orang juru lah. Nampak jangan kaki lebong. 5 sebang tak jadi apa kalau kaki lebong. Bagaimana nak nasihat pada orang yang kasar tak boleh, lembut tak boleh, tengah hang tak boleh belaka? Tak payah nasihat. Tak boleh belaka. Nampak? Jadi kita kadang-kadang kita nasihat kerah, dia marah. Kita nasihat lembut, tak jadi apa. Jadi kadang-kadang kita ni yang beri nasihat, ada kok jenis tak mau dengar kalau kita. Kalau orang lain nak dengar, ada kok jenis gitu. Jadi manusia ni payah. Batal tak puasa kalau masukkan sesuatu dalam rongga seperti korek, hidung dan telinga? Soalan takhir lah atau dan insya-Allah minggu depan. Baik, 2 dia tanya, hidung dengan telinga. Hidung kita korek hidung. Hidung ni kalau di tengah puasa lebih daripada hak batin batal puasa. Hak batin ni khilaf di kalangan ulama. Nampak? Asalnya yang membatalkan puasa makan dan minum dan jima'. Dia tak ada lagi hidung telinga dalam hadis ni. Tapi ulama pun qiyas mana masukkan makanan dalam rongga batin. Sebab tu kalau dalam mulut kita ambil ayam, kita kemang dalam mulut, tak selang, tak batal. Dia kemang daripada pukul 7 pagi sampai pukul 7 petang. Tubik cokeng gitu kaki ayam. Dia tak telang, tak batal. Orang panggil bengong. Faham? Tapi kalau telang batal walaupun sebutir nasi dengan sengaja. Maka hak teka iaitu ni. Kak sebut huruf sini. Faham? Dan hidung ni ada khilaf ulama. Ada kata lepas pada tulang ni dia panggil batin. Ada kata sampai ke dalam otak. Nampak? Jadi hak masyhurnya dalam otak baru batal.
Tak apalah kita ambil hak ringan sekali sampai kat tulang hidung. Ada orang korek hidung apa dalam tulang. Dok asyik. Orang korek kat kelopak ni saja. Kelopak ni saja. Kalau kelopak ni bermakna zahir, tidak batal ketika berpuasa. Kerana dia zahir. Tak batal. Begitu juga dengan telinga. Telinga pendapat yang masyhur sekali sampai di otak baru batal. Tapi ada satu kawan kata kena gegendang telinga. Dia kira batin tu. Jadi Tuhan buat dah tangan kita ada 5, jari clicking ialah jari yang untuk korek telinga. Maka kita ubahlah korek, kena tak gendang telinga? Tak akan kena. Tu hikmat jari clicking. Nampak? Jadi kalau kita gatal telinga, kita pun korek dengan jari clicking, tidak batal kerana tak kena batin. Faham? Tak dapat batin. Batu ulama kata kalau kita jiwa air, batal. Bila? Kalau masuk dalam otak. Tanda masuk dalam otak, ia dengung. Kalau kita mandi, mandi patah, mandi sungai, ada ni masuk air, dengung. Mana kepala aku bengong ni? Tak? Cara nak jadi nak hilang dengung, ambil air bus mula. Ubah, lepas tu tungging mula. Dia pun panggil tu, ramai-ramai. Nampak tak? Baru amal oleh kepala kita. Nampak? Jadi lepas tu Tuhan buat kaki clicking. Padahal kalau buat saiz sama belaka, tak boleh Katakan saiz 1000 belaka. Dia nak korek telinga kan? Nampak? Jadi korek kalau kita gatal, ni tak ada dia faham. Cikgu dia kata kalau korek telinga batal puasa. Nyaknya ke duduk kiling-kiling itu. Apa duk korek? Takut batal. Dah, Tuhan buat dah jari clicking korek. Nampak? Jari clicking korek telinga. Jari mani pakai cicing. Jari atu ni basuh berak. Jari telunjuk untuk tunjuk. Tu. Nampak? Jari ibu wak esang. JKK. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi